Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi kesejahteraan atas Muhammad ya Rasulullah, dan selawat yang dapat melapangkan rezeki kami dan perbaikilah akhlak kami. Dan curahkanlah kesejahteraan atas keluarga dan sahabatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Muslim ada meriwayatkan bahawa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, "Aku melihat di dalam tidurku aku berhijrah dari kota Mekah ke suatu daerah yang padanya banyak pohon kurma. Aku cuba mengagak, adakah kota itu kota Yamamah atau Hajar? Namun ternyata ia kota Yathrib. Sejak itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan seluruh muslim untuk berhijrah. Hingga saja pada satu ketika Rasul sendiri mendapat perintah, dan melalui surah Al-Isra ayat ke-80 Allah berfirman, mafhumnya, dan berdoalah Rasulullah, wahai Tuhanku, keluarkanlah aku dengan keluar yang mulia. Bermulalah kisah hijrah. Saujana mata memandang, mengutip kepujian bertandang, ikhlas lagi kita bersyukur kepada Allah ya Ghafur. Saujana mata memandang, mengutip kepujian bertandang, ikhlas lagi kita bersyukur kepada Allah ya Ghafur. Di sini di bumi ini kan ku semai di sanubari, alam indahmu ku hayati kepada yang Esa Rabbul Izzati. Saujana mata memandang, mengutip kepujian bertandang, ikhlas lagi kita bersyukur kepada Allah ya Ghafur. Hijrah.
waktu itu ramai teman yang telah pindah. Namun sahabatnya yang satu ini belum. Gelisahnya memuncak. Bukan kerana dirinya, tapi kerana memikirkan andai gilirannya tiba untuk berhijrah kelak, siapa yang bakal menjaga keselamatan tentang sahabatnya yang satu ini. Beberapa hari lalu, rakan-rakan lain telah pergi berhijrah, dan termasuklah rakannya yang satu ini. Rakannya ini segak, gagah orangnya, petah bercakap, dan suka berkongsi bicara. Temannya ini hijrah tiada sorok-sorok, perginya terang-terangan. Malah ada ketikanya siap dicanangkan provokasi. Siapa yang mahu ibunya kehilangan anak, istrinya menjadi janda dan anak-anaknya menjadi yatim, tunggu aku di sebalik bukit itu. Aku mahu hijrah, bentak Omar seusai tawaf di Kaabah ketika mula melakukan hijrah. Kini yang tinggal hanya beberapa kerat. Quraisy mula main kasar. Duduk salah, berdiri pun salah. Segalanya serba tak kena. Sebelum ini beribadah perlu sembunyi-sembunyi, tapi kini rasanya saja mau lari. Serangan fizikal dan psikologi bertubi-tubi. Hijrah bukan hanya tentang pindah, tapi hijrah untuk selamatkan ummah. Gelisahnya berterusan. Lalu dia bertanya kepada temannya, bila lagi hijrah kita? Temannya menjawab, wahai teman, tangguh dulu hijrahmu. Semoga Allah berikan kau seorang teman suatu hijrahmu. Hatinya senang, dia kembali tenang. Dia terus taat dengan perintah, melayan angannya sendiri. Andai kelak kalau dia berhijrah, biarlah dia dan temannya itu berdua menjalani kembara hijrah bersama-sama. Diam-diam dia mengatur strategi dan jalan. Dia mula memikirkan kerendaannya, bekal makanan, dan gerak jalan yang perlu disusun untuk hijrah andai waktu itu tiba. Seorang demi seorang, keluarga secara bersendiri ataupun berteman mula keluar dan hijrah. Kini hanya tinggal dia dan keluarganya serta keluarga sahabatnya yang satu ini. Hatinya gusar. Andai tiba gilirannya kelak, adakah dia perlu pergi bersendirian? Dia bertanya, bila lagi? Bila lagi? Ayuh semua sekali bersama. Subhanallah. Ayuh bersama. Subhanallah. Ayuh bersama. Subhanallah. Subhanallah. Ayuh bersama. Subhanallah. 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 Ayuh bersama, basahkan lidahmu. Subhanallah. 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 Subhanallah.
Ayuh bersama lembutkan hatimu. Subhanallah, 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 Subhanallah. Sejenak sambil pejamkan mata, ayuh bersama. Maha suci Allah. Kini yang tinggal hanya keluarganya dan keluarga teman istimewanya. Itulah mahu temannya ini, biarkan semua selamat untuk berhijrah dahulu. Pun keadaan ini cukup meresahkan. Mungkin selepas ini, andai tiba gilirannya untuk hijrah, mana mungkin dia meninggalkan temannya bersendirian menghadapi ancaman dan bahaya. Mana mungkin. Malam itu sulit. Malam itu begitu sulit. Bara bahaya ada di mana-mana. Segalanya serba tak kena. Nyawanya dalam bahaya, nyawa keluarganya dalam bahaya, nyawa baginda Rasulullah juga dalam bahaya. Tiba-tiba pintunya diketuk. Daun pintu dia buka. Dia lihat sahabatnya berdiri di muka pintu. Sahabatnya tidak pernah datang pada waktu begini. Tentu ini ketikanya. Lalu dia bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau kemari?" Abu Bakar, Allah arahkan aku untuk berhijrah. Lalu segera dia bertanya, "Adakah aku akan menjadi teman hijrahmu?" Baginda Rasulullah mengiyakan. Abu Bakar menitis akan air mata. Bersyukur kerana dia bakal hijrah dengan teman istimewanya ini. Malam 27 Safar itu mereka mengatur langkah hijrah. Dan malam itu mereka keluar melalui pintu belakang. Semua sekali. Alhamdulillah. Ayuh bersama. Alhamdulillah. Ayuh bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Basahkan bibirmu. Alhamdulillah. Ayuh bersama. Alhamdulillah.
Ayo bersama. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ayo seketika kita bersama kembali ke detik itu, di saat malam 27 Safar, di mana segalanya bermula. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ucapkan. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ayo. Alhamdulillah. 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 Malam itu, seusai menyampaikan kabar gembira kepada sahabat baginda Sayyidina Abu Bakar, mereka berdua mengatur langkah hijrah. Mereka keluar bukan jalan biasa. Mereka keluar melalui pintu belakang, dan mereka bergerak secepat mungkin sebelum fajar menyingsing. Sayyidina Abu Bakar telah merapikan sedari awal segala gerak, atur dan jalan. Meskipun Madinah non di utara, tapi mereka bergerak ke arah Yaman, ke arah selatan, pergi ke daerah yang berbukit. Jalan dalam kegelapan malam, berbatu, penuh kesukaran. Mereka berjalan kaki 5 kilometer. Berjalan kaki 5 kilometer, berkaki ayam. Mereka jalan dalam kegelapan malam, mencari jalan-jalan selamat menuju ke Bukit Tur. Oleh kerana jalan yang berbatu dan jalan yang sukar, kaki mereka luka melecet. Rasulullah terhincut-hincut berjalan. Sayyidina Abu Bakar, demi kasih, demi cintanya, beliau menggendong baginda Rasulullah memanjat Bukit Tur menuju ke Gua Tur. Sampai ke pintu gua, Abu Bakar menyuruh Rasulullah berhenti di situ. Wahai Rasulullah, tunggu di sini, biar aku yang masuk dahulu. Andai kata ada bahaya, biar aku yang hadapinya dahulu. Peristiwa 27 Safar dari rumah Abu Bakar telah sampai ke Gua Tur. No.
bersama. Allahu Akbar. Ayuh bersama. Allahu Akbar. 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 Ayuh bersama. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ayuh bersama. Allahu Akbar. 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 Abu Bakar pun masuk ke dalam gua. Dan Abu Bakar mula membersihkan laluan untuk baginda Rasulullah. Didapati di dalam gua banyak lubang-lubang kecil. Abu Bakar khawatir lubang-lubang kecil ini mungkin ada binatang berbisa. Lalu Abu Bakar mula mengoyakkan sebahagian pakaiannya dan menyumbatkannya satu persatu hingga hampir semua lubang ini tertutup. Namun ada satu lubang yang belum tertutup. Lalu Sayyidina Abu Bakar menutupkan lubang yang satu ini dengan tumitnya. Sila masuk wahai baginda Rasulullah. Rasulullah pun masuk dan Rasulullah keheranan melihat pakaian sahabatnya yang sebahagian besarnya koyak. Rasulullah bertanya, "Kenapa pakaianmu wahai Abu Bakar?" Abu Bakar menjelaskan, "Aku khawatir
lubang-lubang ini ada binatang berbisa. Demi ibu bapaku aku menyumbatkannya. Demi keselamatanmu ya Rasulullah. Rasulullah menadah tangan berdoa. Ya Allah, Kau angkatlah martabat sahabatku ini sedarjat denganku di akhirat kelak. Malam itu kepenatan, mereka duduk berehat. Abu Bakar membaringkan baginda Rasulullah ke ribanya dan Rasulullah pun tertidur. Mereka berjalan dalam kegelapan malam, 5 km berkaki ayam, luka. Perjalanan penuh sukar mendaki bukit, keletihan. Mereka berehat dan tertidur. Tiba-tiba ada seekor kalajengking yang sedari tadinya berada di dalam lubang di mana tumit Abu Bakar berada, menyengat tumit Abu Bakar. Sakitnya menyingah. Ditahankannya kesakitan itu agar tidak mengganggu sahabatnya yang sedang tidur di ribanya. Namun air mata kesakitan itu menitis jatuh, lalu terkena muka baginda Rasulullah. Rasulullah pun terjaga mendongak. Mengapa engkau, wahai Abu Bakar? Aku disengat. Lalu baginda Rasulullah memberikan ludahan baginda untuk menyembuhkan kesakitan Abu Bakar. Ini kisah hijrah, kisah perjalanan hijrah yang telah dipertontonkan satu masa dulu secara asli untuk kita kenang, untuk kita ingat, untuk kita tahu dan kita jadikan iktibar. Apakah cinta kita? Apakah cinta kita? Marhaban ya nur al-aini, marhaban jadda Husaini, marhaban 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 Ayuh semua sekali. Ayuh bersama. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Habib, salam alaika.
Setelah 3 malam di gua, baginda Rasulullah dan Abu Bakar meneruskan kembara berjalan kaki selama 12 hari daripada kota Mekah menuju ke Madinah. Munajat mereka yang menantikan baginda Rasulullah di kota Madinah sangat genting pada saat itu. Mereka mendoakan keselamatan baginda. Tiada siapa yang dapat bertahan di gurun, kata seorang tua. Mereka mungkin dibunuh, kata yang lain. Mereka tidak kena bunuh, mereka bakal selamat. Tiba-tiba seorang kanak-kanak melihat dan berkata, Rasul dah sampai, Rasul dah sampai, Rasul dah sampai. Ayo semua sekali, boleh tolong bangun. Sila bangun. Terima kasih, silakan duduk. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya ulang yang itu aja, boleh ikut sekali. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jom semua. Ayo bersama. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini adalah sebahagian sebenarnya, kalau ikutkan sebenarnya dia makan masa 1 jam 45 minit untuk program ni. Tapi hari ini kita kecilkan supaya dia menjadi satu benda untuk tuan-tuan dengar dulu. Sekali lagi. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayo sama dengan saya. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terima kasih. Beri tepukan untuk Saudara Dakmi. Jazakallah khairan. Saya persilakan Ustaz Syahafizan ke pentas dengan segala hormatnya dipersilakan, dan dipersilakan Ustaz Amir ke pentas. Ustaz. Ustaz. Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terimalah Rasul junjungan. Mari kita nyanyi sama-sama. Siapa yang hafal boleh nyanyi sama-sama dengan saya insyaAllah. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah, hari yang mulia penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Abdullah nama bapaknya, Siti Aminah ibunya, riang gembira menyambutnya, lahirlah putra yang utama. Sama-sama. Cipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah, hari yang mulia penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah. Muhammad nama diberi, gelaran yang terpuji, nikmat ilahi sama disyukuri, terima junjungan mulia. Okey, sama-sama. Tercipta satu lembaran sejarah di tanah suci kota Mekah, hari yang mulia penuh saadah, bermulalah sebuah kisah. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah zuriat yang saadah, lahirlah zuriat yang saadah. Aduh, dia suruh pakai mic ini, okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mula salam bahagia, salam hormat untuk yang berhormat Datuk Dr. Haji Ahmad Yunus.
yang saya muliakan Tuan Haji Muhammad Zainal, Pegawai Daerah Kelang, penghulu mukim, Ketua Kampung Bukit Dragon, Kampung Bukit Naga. Saya berada di satu tempat yang saya rasa istimewa. Saya bila sebut naga ni saya teringat Cina, kan masyarakat Cina dia ada zodiak kan. Tahun ni tahun monyet lah, tahun kuda kan. Kalau kita tengok haiwan lain semua ada, tapi naga ni tak pernah nampak. Tapi setiap kali raya haiwan lain tak muncul. Tariannya tarian naga ataupun tarian singa. Naga tu tak muncul. Ini keistimewaan ni. Berada di bukit dia. Saya penggerun juga. Kabarnya dah 100 tahun. Betul tuan-tuan? 100 tahun ya. Subhanallah. 1916 lah. Subhanallah. Yang saya raikan Ustaz Syahafizan daripada Lembaga Zakat. Terima kasih Ustaz. Bukan moderator. Tadi ditulis moderator. Saya yang bidang terjun moderator. Dan yang saya raikan juga Ustaz Amir. Terima kasih bersama menendangkan alunan lagu-lagu. Sebenarnya bukan Ustaz. Saudara. Saudara cukup. Ustaz tu boleh lah tu. Boleh saya baru nak start. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, salam bahagia, salam sejahtera, salam pengenalan. Apa khabar semua? Alhamdulillah kita sembang santai ya. Tadi nampak macam serius sangat ya. Cuma sebahagian daripada penceritaan yang begitu. Dan menarik sesuatu yang kita ceritakan tadi adalah tentang baginda Rasulullah, dan seawalnya tadi daripada majlis kita berselawat, kita bertasbih bersama. Alhamdulillah. Terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Sebelum saya teruskan, saya sebenarnya ada banyak soalan nak tanya, dan kita akan bercakap tentang peristiwa hijrah, tentang hijrah, dan insya-Allah bersama saya malam ini Ustaz Syahafizan akan membantu untuk menerangkan secara ilmiahnya. Mudah-mudahan begitu ya. Dan Ustaz Amir akan bersama saya, saudara Amir akan bersama saya untuk mendendangkan halwa telinganya. Semudah-mudahan bersama gabungan ini ada hibur dan ada didiknya. Jadi mudah-mudahan kita akan mendapat sesuatu insya-Allah ya. Mungkin sepatah dua kata daripada Ustaz. Silakan. Mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berhormat Datuk dan juga datuk-datuk yang ada, datin-datin, tuan-tuan. Di depan saya ni doktor, saya punya guru ni, Al-Fadhil Ustaz Muhammad Hafiz Adnan. Dulu waktu sekolah agama tu Ustaz ni lah yang ajar saya dulu. Minta izin saya sampaikan ilmu atas ni. Anak murid ngajar guru. Dulu guru ajar murid. Tak apalah, kita cuma kongsi ilmu je malam ni. Ustaz ya, insya-Allah. Tuan-tuan mata Allah SWT, syukur kepada Allah SWT kerana Allah letakkan hati kita pada hari ini untuk kita sama-sama. Tadi dah kita nampak doktor tadi kan, nyanyian tadi ya berunsur ilmu untuk kita. Kita sudah diajar berzikir subhanallah, maha suci Allah. Kita dia ajak alhamdulillah rezeki daripada Allah. Alhamdulillah sehat datang malam ni kita. Kerana kalau tidak Allah bagi kesihatan, tak datang kita malam ni. Sebut alhamdulillah sampai temanya alhamdulillah. Dapat jumpa Dr. Mei, dapat jumpa saudara Mei. 2 Mei. Bukan bulan Mei. 2 Mei. Seorang doktor, seorang saudara Mei. Aku keep going on Dr. Mei. Amin juga. Amin. Bagian zakat. Bagian zakat tak apa insya-Allah. Tuan-tuan di mata Allah SWT, siapa dapat ni? Sikit mukadimah ni kejap lagi lupa ni. Siapa dapat ni? Ada dapat. Tadi aku tengah duduk-duduk pun aku gak kena. Orang kerja zakat pun dapat kat ni. Tak apalah, mengingatkan kita tuan-tuan daripada Allah SWT. Malam ni saya nak ajar tuan-tuan sebelum kita teruskan sikit je saya ambil tuan-tuan. Tadi kita dah berzikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Paling last tu Allahu Akbar. Kita besarkan Allah. Hari ini berapa besarnya pangkat kita, kadang-kadang kita ingat tak balik. Allah SWT yang berikan semua yang kita ada pada hari ini. Alhamdulillah, syukur pada Allah kita ada rezeki, kita ada belanja, kita dapat makan. Semua kita dapat hari ini hasil Allah yang bagi. Tuan-tuan, hari ini Lembaga Zakat Selangor ada datang dah. Tuan-tuan tak payah pergi kaunter zakat. Hari ini ada kaunter kat situ free of charge. Tak payah ambil nombor, boleh beratur kat situ. Ustazah Hani dengan Ustazah Naimah yang berada di situ. Tuan-tuan, hari ini kebaikan dah datang pada tuan-tuan.
Kebaikan data tuan-tuan. Sebab kalau kita lihat dalam surah At-Taubah ayat 18. Ini yang biasa digunakan kalau kita berada dalam rumah Allah SWT. Apa Allah sebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salata wa ataz zakah fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Allah sebutkan sungguhnya hanya saja orang yang memakmurkan, boleh makmurkan rumah Allah SWT. Orang yang macam mana? Orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kemudian orang yang mendirikan solat, tadi dah solat dah. Dan juga membayar zakat, tuan-tuan. Cantik gadingan tu Allah bagi dah. Bermaksud, tuan-tuan yang ada kat sini, yang tadi dah makmurkan Allah, orang yang makmurkan rumah Allah SWT, orang yang menunaikan solat dan terusnya bayar zakat. So, kenalah bayar zakat hari ni. Tapi tak perlu baik duit hari ni, tuan-tuan. Isi borang saja. Siapa yang bekerja? Angkat tangan. Boleh sikit doktor ya? Aku dia promosi sini. Promoter aku malam ni. Siapa yang bekerja angkat tangan? Tak ada yang bekerja angkat tangan. Ustazah tolong hidangkan borang. Malam ni tak payah bawa duit. Isi borang je, nanti pandailah diorang urus macam mana. Diorang yang uruskan bab gaji-gaji ni. Ustazah boleh edah borang sementara kita berbicara atas ni lebih lanjut. Ustazah boleh teruskan. Edah isi borang je. Tak payah ulu duit. Tak payah bayar apa-apa, tuan-tuan. Kita nak ajak kebaikan berhijrah malam ini dengan harta yang kita ada, apa yang kita boleh sumbang pada jalan Allah SWT. Tu mukadimah doktor. Dah lah tu. Subhanallah. Tuan-tuan, puan-puan, menarik tadi ya, petikan surah At-Taubah ayat 18. Saya ni suka mengkaji tentang nombor. Tapi bukan main nombor ya. Surah At-Taubah tu surah yang ke-9, betul Ustaz? Menariknya Allah letak tentang perkataan zakat tu pada ayat yang ke-18. 18 tu kalau 1 dan 8. 1 campur 8 pun dia jadi 9 juga. Dia macam kalau tambah lagi 1 9, kita panggil polis dah. 999 nak menunjukkan betapa pentingnya. Dan menariknya solat itu juga ada jumlah kiraannya. Waktu bila, berapa rakaat contoh begitu. Dan zakat itu juga ada ukurannya. Seperti mana Allah cakap segalanya ada hisab, ada ukuran yang tertentu. Subhanallah. Tadinya tuan-tuan, puan-puan kita bercakap tentang kisah baginda Rasulullah melakukan peristiwa hijrah. Saya selalu terfikir, kalau macam bulan Rejab kan, macam ini kita berada di bulan, hari ini berapa hari bulan tuan-tuan? Hari ini berapa hari bulan? Ada dekat depannya, 26, 26 hari bulan Mac. Hari ini berapa hari bulan Islam? Tu tak ada tulis tu doktor. Dia tak ada tulis tu yang tak semua senyap. Tuan-tuan, hari ini berapa hari bulan Islam? Tuan-tuan, puan-puan, kita ni ada penyakit sekarang. Kita ada penyakit yang besar. Mengapa kita pertontonkan kisah peristiwa hijrah tadi, tuan-tuan? Sebab kerana kisah tersebut pada satu masa kemudiannya sahabat-sahabat telah mengangkat peristiwa itu sebagai satu peristiwa besar menjadi penandaan waktu dan masa. Jadi kerana peristiwa itu ada kalender Islam. Tapi menariknya sebelum itu kalender Islam dah ada, cuma tahunnya tidak ditanda. Jadi tadi kita bercakap tentang peristiwa kisah hijrah itu, dan kerana peristiwa hijrah itu kita ada tarikh. Dan tahun ini sudah 1437 tahun lah peristiwa itu berlaku, sebab tahun ni 1437. Tahun itu adalah tahun yang pertama. Dan saya selalu terfikir Ustaz, kalau Isra' Mi'raj, Allah Ta'ala boleh angkat Rasulullah tu dalam satu peristiwa satu malam sahaja. Perjalanan yang jauh itu jadi magic hebat. Sebab baginda Rasulullah bukan susuk biasa, bukan macam orang kita nak kena ada mungkin kancil ke Viva ke tengok kancil cakap tengok ustaz marah. Bukan kereta perdana kan. Maksud saya ni zaman Rasulullah dengan transportationnya tak ada macam zaman kita ni, tapi Allah Taala mengizinkan peristiwa hijrah untuk Rasul berlaku macam tu. Allah boleh saja hantar bantuan berbagai macam magic lah untuk Rasulullah pergi berhijrah, yang lain tu tak apalah sebab ini Rasulullah. Tapi Allah Ta'ala tidak meninggalkan kisah hijrah tu begitu. Dia meninggalkan kisah itu dengan kisah yang kita pertontonkan tadi lebih kurang. Kita macam sketsanya.
Dan tentu saja dia meninggalkan satu cipta besar, satu amanah besar, satu mesej yang besar. Kalau Rejab kita bercakap tentang Isra' Mi'raj, dan malam ni tadi bulan depan baru Rejab, ini Jamidil Awal, Jamidil Akhir kan. Jadi kita bercakap tentang peristiwa itu untuk kita kembali mengingati. Jadi apa perspektif hijrah ni sebenarnya? Bagaimana Ustaz melihat? Adakah hijrah ni manusia cakap, kan sekarang ni kita sebut apa? Transformasi. Banyak orang sebut kan, satu transformasi, dua transformasi, tiga, macam-macam transformasi lah. Adakah transformasi itu hijrah ataupun adakah hijrah itu transformasi? Macam mana Ustaz? Silakan. Menurut ulama lah, saya bukan ulama ni, saya pun menurut mengambil daripada kata-kata ulama kan. Hijrah ini dari sudut bahasanya meninggalkan yang pertama menuju yang kedua. Kan? Meninggalkan yang pertama menuju yang kedua. Bukan tinggal isteri pertama pergi isteri kedua. Bukan gitu tuan-tuan. Jangan marah. Kurau. Meninggalkan yang pertama menuju ke yang kedua. Ulama membahagikan hijrah itu kepada dua tu. Hijrah hissiyah, hijrah maknawiyah. Hijrah hissiyah ni fizikalnya. Tubuh badan ni kita berak. Contoh daripada Puchong saya sampai Bukit Naga. Ni berjalan badan ni. Contoh Datuk daripada mana tu? Si Jangkang. Jauh tu. Berhijrah Datuk datang sini. Hijrah hissiyah. Hijrah membawa diri kita daripada ke sana hingga ke sini. Tetapi ada satu lagi hijrah yang disebut oleh ulama, hijrah maknawiyah. Hijrah maknawiyah ni nak berarti kata hijrah sikap. Hijrah sikap yang ada pada diri kita ni. Dalam kedua-dua hijrah ini, agak-agak manalah tuan-tuan lagi penting? Hissiyah ke maknawiyah? Hissiyah ke maknawiyah? Tak ada maknanya Ustaz. Tanya malam ni. Aku dah kebil-kebil mata dah ni. Hijrah hissiyah ataupun maknawiyah, kedua-dua ini penting. Tapi kata ulama, yang lebih penting perlu diubah hijrah itu ialah hijrah maknawiyah. Hijrah sikap kita ni. Sikap yang kadang-kadang fikir, hari ni ada apa kat masjid doktor? Kan? Ada apa kat masjid? Setakat nyanyi-nyanyi je, tak payahlah duduk rumah pun ada tengok TV, boleh juga tengok nyanyi-nyanyi. Lagi dahsyat, aku boleh santai-santai, lepak-lepak, makan keropok. Malam minggu lah pula, pergi pasar minggu lagi bagus. Kan? Hijrah sikap di kita yang sebelum ini, yang kadang-kadang kita rasa malas jadi kepada rajin. Sikap. Benda dalam ni kena ubah. Hijrah daripada pengotor kepada pembersih. Itu hijrah sikap. Hijrah daripada kita mengumpat orang, hari ini kita cakap benda yang baik. Hari ini kita sampaikan dalam Facebook, kita WhatsApp perkara yang tidak baik, kita hijrah, kita masukkan nasihat, kita bawa dalil-dalil yang boleh menasihati orang lain. Hijrah. Dua hijrah yang perlu kita ambil berat. Hijrah hissiyah, hijrah maknawiyah. Tapi hijrah yang paling baik, yang lebih afdal dikatakan oleh ulama ialah hijrah maknawiyah, doktor. Tu dalam konteks hijrah dekat situ. Hijrah yang kita faham dulu Rasulullah, hijrah daripada Makkah ke Madinah. Membawa dua sekali hijrah. Hijrah hissiyah, hijrah maknawiyah dekat situ. Dua-dua Rasulullah buat dalam konteks hijrah daripada Makkah ke Madinah. Hari ini kita tak ada konsep hijrah itu semua dalam hidup kita. Makkah ke Madinah. Cukuplah setidak-tidaknya kita hijrah maknawiyah. Sikap diri kita supaya kita menjadi orang yang berakhlak, berintegriti, yang amanah dan menjalankan tugas, dan juga kita buat perkara yang baik. Ajak lagi orang buat baik, pada hari ini juga akan datang doktor. Tu. Subhanallah. Menarik ya tuan-tuan. Hasil daripada peristiwa hijrah, ada kalender hijrah. Nama kalender itu pun ajak kita untuk buat lebih baik, jadi lebih bagus. Jadi setiap tahun atau setiap hari kalau kita on track dengan kalender ini, seolah-olah secara maknawinya macam kita nak menjadi yang lebih bagus daripada semalam atau yang sebelumnya. Betul Tuan Amir? Ustaz dulu hijrah juga kan? Kabarnya dulu penyanyi rock, bukan? Bukan. Tapi saya memang suka untuk sentiasa berhijrah. Subhanallah. Betul. Dan saya rasa melalui lagu-lagu dendangan tu kebanyakannya pesanan tu mengajak kepada sesuatu yang lebih baik daripada yang sebelumnya. InsyaAllah. Ada dendangan yang kedua mungkin, buah tangan atau buah suara untuk orang warga Naga. Ada insyaAllah.
Lagu yang kedua ni berkenaan dengan kasih sayang. Jadi kita kena terapkan kasih sayang di dalam hati dan juga dengan masyarakat. Okay, terimalah kasih sayang. Ya, boleh Ustaz? Silakan. Beri tepukan sikit. Kasih sayang itu titik kasih sayang penghubung hati. Kasih sayang itu tali kasih sayang pengikat diri. Dari kasih timbul simpati, dengan sayang ada persaudaraan. Kerana kasih ingin berbakti, saling sayang, maaf bermaafan. Kasih sayang itu baja, kasih sayang penyubur jiwa. Kasih sayang itu penawar, penguat cinta, penghapus duka. Kasih manusia sering bermusim, sayang manusia tiada abadi. Kasih Tuhan tiada bertepi, sayang Tuhan janjinya pasti. Tanpa kasih sayang Tuhan tiada bakti, tiada persaudaraan. Tanpa kasih sayang Tuhan tiada simpati, tiada kemaafan. Kasih sayang, oh dunia moga selamat di akhirat sana. Subhanallah, beri tepukan. Ustaz, berapa album dah ada? Album alhamdulillah sekarang ada dua album. Dua album bersama Hufaz dan juga album sendiri. Subhanallah. Album sendiri. Kabarnya yang sendiri tu zikir dan doa. Doa ISI bukan ISIS. Ustaz promo lah, tak bawa katalog macam. Mungkin ada bawa album di belakang tak? Tak Hari ada. ni bawa. Hari ni tak bawa. Okay, tapi boleh dapatkan kat kedai lah. Okay, kat kedai ada insyaAllah. Ustaz Amir Hufaz ya. Dan saya rasa sesuatu yang istimewa. Kebetulan hari ini kita kata, kadang-kadang kita cakap benda tu kebetulan itu, kebetulan ini kan. Tapi mungkin segalanya dalam aturan yang sempurna. Tuan-tuan, puan-puan, satu perkara yang saya sempat tengok tadi, hari ini 18, malam ni kita 18 Jamidil Akhir kalau tak silap saya. 18 Jamidil Akhir. Dan apabila bercakap tentang kalender hijrah tadi, peristiwa tentang kalender itu direkodkan pada zaman Khalifah Saidina Umar, di mana Saidina Umar memanggil para sahabat dan mereka berbincang untuk mengadakan ataupun memulakan takwim dan dan atas perbincangan itulah yang peristiwa hijrah tadi itu diangkat sebagai tahun pertama. Dan perkara itu berlaku pada 20 Jamidil Akhir. Malam ini kita berada di malam 18 atau 19. 2 hari lagi sebenarnya adalah tarikh ulang tahun kalender hijrah.
Dan daripada mula tadi kita bercakap tentang peristiwa hijrah, Allah tontonkan kepada kita satu kisah supaya mengambil ibrah dan iktibar daripadanya. Tentu saja hijrah ini menjadi bermakna. Dan saya selalu berfikir, contoh kalau zakat kan, kita ada pengiraan apa semua kan, dia ada tempoh. Berapa lama, contohnya macam pengiraannya untuk setahun. Setahun itu setahun yang mana? Pernah tak tuan-tuan terfikir, kalau baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita raikan 12 Rabiul Awal, kita punya bila? Kita lahir, suami kita, isteri kita, anak-anak kita lahir. Kalau cari dekat MyCard, saya rasa tak ada tulis kan? Ada tulis tak? Tak ada. Jadi saya rasa itu tadi kita ada isu yang besar sebenarnya, kerana minda kita masih lagi sedang dijajah sebab sistem kita ikut software lain. Kalau kalender ini adalah peta dan peta itu menandakan daripada satu tempat ke satu tempat atau daripada satu tarikh ke satu tarikh, kalau kita berada di peta yang salah, bermaksud kita sudah lebih kurangnya macam sesat lah kan, macam salah arah. Contohnya umur sendiri pun tak tahu. Ustaz Amir umur berapa? Yang hijrah ke masih? Umur 32 tahun, subhanallah. Kalau hijrah 32 lah. Tuan-tuan puan-puan menariknya dia berbeza. Sebelum saya nak tanya ustaz, dia berbeza sebab kalender hijrah adalah kalender yang mengikut pusaran bulan. Baru 2 hari sudah kita bulan purnama kan? Bulan masih penuh kan? Malam ni pun bulan masih penuh. Dan kalender Islam ataupun kalender hijrah adalah satu-satunya kalender di dunia yang mengikut alam. Tidak ada kalender lain yang masih lagi dia sama dengan peredaran alam. Sebab itu kita boleh ada kalender hisab, iaitu kalender yang kita tengok berapa hari bulan Islam hari ini. Tetapi setiap hujung bulan melalui Esko Agama Islam di bawah unit Falak perlu meneropong, betul? Perlu meneropong untuk menentukan tarikh itu secara manual, real time. Tak ada pakai gadget, kena tengok dengan mata kasar, tak boleh pakai komputer sebab Allah Ta'ala suruh ikut peredaran alam. Dan kalau tak silap dalam surah yang sama, surah At-Taubah tadi ayat 36, Allah sebut lebih kurang maksud ayat, setahun itu sejak awal kejadian alam ada 12 bulan dan padanya ada 4 bulan yang dihormati. 4 bulan yang dihormati itu Allah Ta'ala maksudkan adalah bulan Rejab, bulan Muharram hari itu, bulan Haji. Jadi Allah Ta'ala dah bagi clue dah, kalender yang mana. Tapi tuan-tuan, betul tak? Kita Islam, kita bersyahadah, tapi hari ni berapa hari bulan pun kita tak tahu. Bila kita lahir pun, kita tak tahu. Ini bukan penyakit kecil saya rasa. Jadi saya sarankan nanti mungkin melalui YB, mungkin boleh adakan apps. Sekarang ni zaman phone kan, mungkin boleh adakan apps. Sebab sekarang ni memang ada. Tuan-tuan boleh download dekat Play Store kan, untuk apps yang convertkan tarikh. So kita masuk tarikh lahir kita boleh tengok berapa hari bulan kita lahir dulu. Tapi saya cadangkan mungkin kita ada hak kita punya sendiri. Mungkin zakat punya. Jadi calculation tu tadi pun kan, zakat kita masukkan semua, waktu solat, waktu hijrah converter. Jadi boleh tengok tarikh lahir kita, isteri kita, anak-anak kita. Boleh tuan-tuan kita hijrah macam tu. Malam ni nanti sementara tunggu YB pertimbangkan untuk buat apps tu, kita download dulu mana-mana yang ada hijrah converter, kita cari. Kita mulakan dengan melihat di mana kita lahir mengikut peta yang Nabi lahir. Nabi lahir 12 Rabiul Awal, kita punya bila? Ustaz Rabiul Awal kan? Ya, betul. Subhanallah, dia Rabiul Awal dan tadi kita bersembang ni pun anak Rabiul juga. Rabiul Akhir. Subhanallah, saya anak Jamidil Awal. Sebenarnya pun baru ambil tahu. Sama lah kita, baru je ambil tahu. Sebab saya rasa something wrong somewhere. Dan tentu saja macam zakat apa semua kan, dia ada pengiraan. 1 tahun itu macam mana Ustaz? Pengiraannya macam ni. Dan keduanya soalan saya, apakah pandangan Ustaz? Adakah topik yang kita cakap ni topik yang perlu dipinggirkan, atau sebenarnya kita kena pergi kampung ke kampung bagi tahu semua orang, paling tidak masjid mula memakmurkan jadual ataupun perkara-perkara kita tulis yang besar itu adalah takwim Islam. Betul tak?
Sebab kalau bukan orang Islam, mungkin siapa lagi kan? Jadi mungkin sedikit kupasan daripada Ustaz. Satunya tentang pengiraan tadi tu, jabatan zakat macam mana. Yang keduanya, apa pandangan Ustaz? Bagaimana tentang takwim ni? Bagaimana kita nak memakmurkannya? Silakan. Dia gini doktor, sebenarnya kat kalender kita tu kan, dia punya tari bulan Islam tu yang kecil tu. Tu yang bila nengok tu kecil mata, tu kebil besar kecil, Yang hakikatnya benda tu kecil. Walaupun besar kecil, dia punya bulan ni kalender Islam tu kecil. Jadi kita highlight benda yang besar. Nampak benda yang besar je lah. Benda yang kecil tak apa nampak. Orang mandang, cukuplah aku gaji 25 hari bulan macam tu. Tak tengok tahun hijrinya apa. Cukuplah nampak dekat bank tu ada amount, ada duit cukup. Tak kira tahun hijrah tu berapa tahun hijrah. Tuan-tuan dan mati Allah SWT, kalau kita lihat pengiraan zakat ni tuan-tuan, kita mengambil kira tahun hijrah dan juga tahun Masihi. Dua-dua boleh. Sebab ada orang kadang-kadang, dia ada sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ada 2 bulan dalam setahun yang tuan-tuan lihat lembaga zakat Islam kaunternya akan penuh orang. Yang lain tak penuh. Yang lain sikit-sikit, jarang-jarang, kadang-kadang tak ada. Yang datang orang mohon ada. Tak apalah, dari itu kita punya tanggungjawab kat situ. Mengutip dan mengagih. Jadi kutip dia tak mengagih, orang marah kita pula. Kan? Jadi kalau nak ikut tahun hijrinya, tahun hijrahnya 354 genap setahun hijrah. Kalau tahun Masihi 365 hari setahun genap. Mana-manalah boleh. Sebab ada orang kadang-kadang kira zakat simpanan, Ustaz, kat saya punya buku ni tak tulis tarikh masuknya tahun hijrah. Biasa kalau kita simpan duit semua tahun Masihi kan. Start bermula 1 Januari, tuan-tuan. Dia tak tulis tahun hijri. Ada orang mudah kira, kalau Ustaz malah pening-pening lah Ustaz, kira tahun Masihi ke tahun hijri Ustaz? Saya kata dalam tu tahun hijri ke tahun Masihi? Tahun Masihi. Ikutlah tahun Masihi boleh. Walaupun dia bila ganjak masa dia tu jauh jugalah kan. 354 hari dengan 365 tu adalah berapa hari kat situ? 11 hari kat situ, beza kan? Tapi hukum bayar zakat itu diawalkan hukumnya harus. Kalau kita dapati pendapatan kita itu pengiraan sehingga tahun Masihi sekalipun cukup setahun dan melayakkan mewajibkan bayar zakat, bayarlah awal. Kadang-kadang orang terlepas baru tanya kita, Ustaz, saya layak bayar zakat tak? Sepatutnya tahun 2014 dah habis, 2016 baru tanya. Kan, itu masalah kat sini. Jadi pada pandangan saya, doktor balik tadi, soalan tadi tu, dua-dua bolehlah tuan-tuan. Ikut main yang mudah. Ada orang kadang-kadang fikir tahun hijrah, lala dia malah fikir nak bayar zakat dah. Sebab semata-mata berbalah tahun hijrah ke tahun Masihi. Tahun hijrah ke tahun Masihi. Dua-dua boleh. Kalau diawalkan pun bayar zakat pun tak mengapa. Tak ada masalah. Macam malam ni, kan tuan-tuan isi borang malam ni, walaupun tak tahu lagi, tapi sebenarnya dekat borang, dekat kita punya skim berkat ni dah ada jadualnya. Dah siap tolakkan APF, dah siap tolakkan tanggungan dekat sini. Tengok dekat sini yang bujang berapa, kahwin berapa. KA1 kahwin anak seorang. Bukan kahwin 1, KA2 kahwin 2. Bukan. Ada orang salah faham. Saya dengar terkejut dia. KA1 kahwin 1. KA2 kahwin 2 ke Ustaz? Tak, saya katanya kahwin anak 2. Dekat situ dah siap tolakan APF tuan-tuan. Bagi yang kerja kerajaan yang siap dah masuk skim pencen, dia boleh buat kiraan manual lah dekat kaunter. Malam ni siapa bayar isi borang saja, walaupun tak bayar isi borang saja, ada gift. Ustazah, ada gift ya? Ada gift dia kata. Ada angkat tangan je. Bukan pergi tunjuk tangan tak? Oh ni, pang. Ada gift kat situ tuan-tuan. Isi borang saja tak payah pakai duit malam ni, doktor. Jadi, kesimpulannya, dua-dua boleh. Mana yang memudahkan kita, yang hakikatnya, kewajipan kita tunaikan. Tu doktor. Subhanallah, itu bercakap tentang zakat ya. Tapi umur tadi tak boleh mengelak. Sebab menarik kalau yang Ustaz bagi tahu tadi, sedikit lanjutan. Tuan-tuan, kalau macam Ustaz Amir, kalau Masihinya 32, Hijrinya akan jadi 33. Jadi berita yang kurang enak untuk abang-abang yang berusia, kakak-kakak yang berusia 30 tahun ke atas, kena campur 1 tahun sebenarnya. Lebih kurang lah. Kalau Ustaz 42 maknanya, kalau 41 maknanya dah jadi 42. Jangan perasan syok sendiri belum 40 lagi. Tuan-tuan, puan-puan, sambil kita berpesan-pesan ni, tentu saja kita nak mencari ibrah pertemuan kita kan. Dan menarik sebahagian besar apabila kita bercakap tentang baginda Rasulullah ada kesayangan baginda sendiri. Seperti mana Ustaz Amir bagi tahu tadi kan, lagu tu lagu cinta, lagu tentang kesayangan. Dan antara perkara yang Rasulullah sayang ataupun
insan yang Rasulullah paling sayang adalah Sayyidatina Fatimah Az-Zahra, anak baginda Rasulullah. Dan Jamidil Akhir iaitu 20 Jamidil Akhir merupakan tarikh kelahiran untuk Fatimah Az-Zahra. Jadi mungkin kita juga dapat, sebab saya rasa banyak perkara yang mungkin kalau kita masih hanya mengikut tentang, tak salah. Sebab urusan sekolah dulu daripada kecil memang dah ikut Januari, Februari, Mac apa semua kan. Tetapi setiap tahun bila nak raya kita kena tukar kalender, betul tak? Sebab tahun ni bulan Jun, tahun depan dia makin cepat kan. Kalau kita nak on track ni tadi, salah satunya contoh kalau ini dah bulan 6 kalender Islam, bermaksud Ramadan hanya akan muncul sekitar 70 hari. Okey, lebih kurang 2 bulan daripada sekarang kan. Dan mudah-mudahan kita dah mula melakukan persiapan. Selain daripada tentang tarikh, sesuatu yang menarik juga apabila bercakap tentang hijrah, Ustaz cakap tadi kan, ajakan tu tadi. Adakah pentas sebegini menjadi pentas selain daripada tentang zakat, tentang kita kata di masjid, tentang solat, laungan itu memanggil. Adakah Ustaz rasa kita perlu melipat gandakan, sebab zaman ni kan zaman handphone, zaman app apa semua. Apa lagi ajakan-ajakan yang mungkin kita boleh promosikan? Sebab saya nampak anjuran ada nyanyian, ada macam ni menjadi satu ajakan juga macam tu. Betul Ustaz? Baik, tuan-tuan dia mati Allah Subhanahu Wa Masih doktor ingatkan saya pasal ajakan-ajakan tu. Kan? Ni malam ni nak ajak tuan-tuan lah ni. Kalau kita lihat surah Taubah saya baca tadi pun dah sebenarnya mengajak kita memakmurkan rumah Allah, masjid, rumah Allah Subhanahu Taala. Sebab itu ulama mengatakan bukan saja hijrah tetapi urusan memakmurkan rumah Allah Subhanahu Taala juga terbagi kepada dua, benda yang sama juga. Hissi dan juga manawi. Hissi macam kalau kita tengok hari ini masjid, kalau katakan masjid itu dalam erti kata makmur hissi, kita perindah, kita percantik, kita perbesarkan, kita solek, kita apa? Solek. Bukan soleh bukan bukan soleh. Kita solek, kita make up, kita cantik, mana buruk kita berbarui. Kalau kecil kita besarkan, kalau jamaah tu dah semakin bertambah, kita tambah lagi kemudahan. Itu makmur hissi. Kalau makmur maknawi, beginilah keadaannya. Biar masjid itu kecil, sederhana, tetapi jemaahnya ramai. Itu lebih baik berbanding kalau masjidnya besar, tapi jemaahnya sedikit. Pagi-pagi subuh nak dapat 3 soft, sini berapa soft? 5 soft. 4 soft, Alhamdulillah. Itu pun okey dah tu, 4 soft kan. Kadang-kadang ada setengah-setengahnya, kadang-kadang tak sampai 4 soft tu. Kan? Syukur, yang penting biar masjidnya kecil, sederhana, kalau tak cantik, boleh diperindah dan diperelokkan dan cantik. Tetapi biarlah masjid itu tidak besar tapi jemaahnya besar kedatangannya. Sebab itu makmur hissi dan juga makmur maknawi itu lebih mendatangkan kebaikan dan keberkatan sekiranya makmur maknawi itu ada pada setiap diri orang. Jadi inilah antara ajakan-ajakan yang kita perlu buat. Kita sentiasa perkembangkan di peringkat masjid. Buat program macam ni, program 3K. Ajak orang datang masjid. Kadang-kadang kalau tak buat, tak juga datang. Kadang-kadang datang untuk solat, ada juga balik. Dia datang untuk solat juga balik. Ada juga yang datang kadang-kadang solat dengan majlis ilmu, itu lebih baik. Kita bersangka baik, mungkin ada orang kadang-kadang singgah solat saja sebab ada urusan penting nak pergi. Itu bersangka baiklah. Hakikatnya kalau dapat masjid itu walau kecil, adanya makmur maknawi tadi, pengisian macam program seperti ini, adanya kuliah, ada jemaah ramai, ajakan solat berjamaah, itu lebih mendatangkan kesan kepada orang yang sekitarnya supaya dia mendatangkan kesan dalam diri dia supaya sentiasa datang rumah Allah Subhanahu Wa Taala, doktor. Untuk terus berhijrah maknawi. Subhanallah. Dan sesi kita dah mungkin sampai penghujungnya, tuan-tuan, puan-puan. Terima kasih banyak atas kehadiran. Saya mengucapkan tahniah atas ulang tahun yang ke-100 tahun untuk warga di Kampung Bukit Naga. Dan menarik tentang naga ni, kalau orang Melayu dulu, di semua perkara ada diselitkan unsur naga. Kalau tak silap, saya ni orang Perak. Orang Perak,
kalau sultan tu bila dia nak nak diangkat menjadi sultan dalam majlis ditabal tu dalam istiadat dia tu dia ada pakai naga. Tuan pernah dengar tak dia pakai naga? Sultan pakai naga. Bukan kungfu panda je ada pakai naga tu. Dia pakai naga di lengan. Di lengannya itu ada diletakkan cekak. Saya pun tak pastilah. Tapi nak menunjukkan bahawa banyak adat termasuk ukiran pada keris, pada ulu keris, ada watak naga dan seni awan larat macam kampungku ni kita bercakap tentang kampung rumah lama-lama kan macam dulu seni ukiran ada yang dia punya corak itu bermotifkan sisik naga dan sebagainya. Maha suci Allah subhanallah. Dan saya ingin untuk kita tutup sesi ini, saya pun tak bagi tahu Ustaz tadi, tapi nak minta Ustaz mungkin boleh bersama-sama imamkan bacaan doa, mudah-mudahan kita dapat keberkatan. Apa kata kita tutup majlis kita ni dengan sikit bacaan doa, mudah-mudahan dengan keberkatan guru-guru kita yang ada pada malam ini, pembesar kita kan, kita kata ketua-ketua, imam-imam, nazir, mudah-mudahan kita mendapat ibrah sesuatu. Setidaknya menjadikan ini satu ajakan untuk berhijrah, melihat diri dalam kalender hijrah, melihat diri menjadi yang lebih baik sebelumnya, membayar zakat mungkin kalau sebelum ni tak pernah bayar zakat, dan mungkin doa penutup ini menjadi doa yang kita bawa bekal supaya kita menjadi yang lebih bagus daripada sebelumnya, yang lebih baik untuk hari esok. Dipersilakan Fadil Ustaz. Tuan-tuan daripada Allah SWT, sebelum saya mulakan doa tuan-tuan, ingin saya berkongsi tuan-tuan dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama daripada surah Al-Baqarah ayat 218. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wal ladzina jaharu wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu, kata Allah, dan orang-orang yang berhijrah dan orang-orang yang berjihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, mereka itulah orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kalau kita menjadi orang yang suka berhijrah, kitalah sebenarnya orang-orang yang berada dalam kelompok yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana rahmat itu akan membawa kita ke syurga Jannatul Firdaus insya-Allah. Jadi sebab itu kalau kita masuk ke dalam syurga, ulama mengatakan masuknya kita dalam syurga itu bukan sebab dengan amal kita, tapi dengan sebab rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau kita lihat dalam satu hadis kudusi di mana Allah SWT berfirman kepada jannah, kepada syurga, ya aituhan jannah anti rahmati, wahai syurga, engkau adalah rahmatku. Sebab itu bagi orang yang masuk syurga, bila dia mendapat rahmat, sebenarnya syurga itu adalah akhirnya dia mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kalau kita lihat dalam surah Al-An'am ayat 125. Ini akhirnya tuan-tuan di mata Allah SWT, apa kata Allah SWT? Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu kebaikan, maka Allah akan buka dadanya untuk menerima Islam, untuk menerima agama, untuk menerima kebaikan dan kebenaran. Tapi barang siapa yang tidak dikehendaki atau dikehendaki oleh Allah SWT sesat, maka Allah tutup hatinya, tutup pintu hatinya, maka jadilah dia orang yang sesat dan tidak menerima apa-apa kebaikan. Tuan-tuan daripada Allah SWT, sebagai pengajaran daripada dua ayat tadi, marilah kita berdoa, mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita di kalangan orang-orang yang mendapat rahmat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من التوابين وجعلنا من المتطهرين وجعلنا من عبادك الصالحين واهدنا الصراط المستقيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami adalah hamba-Mu yang lemah, Ya Allah. Kami mendatangkan tangan ini ke hadrat-Mu, Ya Allah. Tangan ini Kau kurniakan kepada kami, Ya Allah, sebagai satu anugerah yang sangat bermanfaat dan berguna kepada kami, Ya Rahman. Kami memohon kepada-Mu, Ya Allah. Engkaulah Tuhan kami, Ya Allah. Tiada Tuhan yang disembah melainkan Engkau, Ya Allah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu, Ya Allah, adalah utusan-Mu dan juga Nabi kami, Ya Allah, Nabi perakhir zaman. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunkanlah dosa kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa pasangan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa anak-anak kami, Ya Rahim. Ampunkanlah dosa seluruh ahli keluarga kami, Ya Allah. Ampunkan seluruh warga Masjid Al-Bakri ini, Ya Allah. Dosa yang kami sedari ataupun tidak, Ya Allah, mudah-mudahan Kau jadikan kami dengan orang-orang yang mendapat pengampunan-Mu, Ya Allah, dan suci bersih daripada sebarang dosa, Ya Allah. Lantas Kau angkat doa kami ke sisi-Mu, Ya Allah, dan Kau makbulkan seluruh permintaan kami yang ada di sini. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hiasilah akhlak kami, Ya Allah. Bimbinglah hati kami ke jalan yang Kau redai, Ya Allah. Kau doronglah hati kami menerima kebenaran, Ya Allah. Kau doronglah hati kami ke rumah-Mu, Ya Rahman. Kau doronglah seluruh anggota kami untuk melakukan kebaikan, Ya Allah. Menjadi orang yang amanah, melaksanakan amanah yang Kau tugaskan kepada kami, Ya Allah, di bawah limpahan kurnia rahmat sisi-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Engkaulah saja tempat kami bermohon, Ya Allah. Kasihanilah kami, Ya Rahman. Kasihanilah kami, Ya Rahim. Kasihanilah kami, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini, Ya Allah. Jadikanlah perhimpunan kami pada semalam dan hari ini, Ya Allah. Perhimpunan yang Kau rahmati dan Kau barakati, Ya Allah. Kau ampunkan segala dosa dan kesilapan kami, Ya Allah, semalam sepanjang penganjuran majlis ini berjalan, Ya Rahman. Ya Ghafur, innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Jazakallah khairan katsira. Terima kasih banyak Ustaz. Tuan-tuan, puan-puan, sesi kita sampai ke penghujung. Sebelum saya terlupa, hari ini, minggu ni cuacanya luar biasa betul, memang panas. Untuk makluman tuan-tuan, matahari akan istiwa di bumi Shah Alam pada 28 hari bulan Mac. Setiap tahun, matahari akan lalu tepat di atas bumi Shah Alam dan Kuala Lumpur sekitar 28 hari bulan. Yang dinamakan istiwa azam tu kalau dia lalu dekat atas Kaabah kan. Jadi besok waktu zuhur, kalau kita tengok bayang-bayang tu macam tak ada. Dia bersatu. Jadi ada setengah-setengah tempat waktu tersebut diletakkan tiang, dilihat hari tanpa bayang katanya. Okey. Besok ada, besok dan lusa. Sebab itu panas, cuaca luar biasa. Jadi jaga diri, banyakkan minum air insya-Allah. Dan yang baik itu tentu saja daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang itu daripada diri kami. Dan mudah-mudahan terima kasih kepada tuan rumah, terima kasih kepada Exco Agama Islam, dan terima kasih kepada semua kru-kru daripada Sembang Santai 3K. Sekian daripada kami, wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu, dan yang terakhir. Okey, dan yang terakhir daripada Ustaz Amir, dipersilakan. Okey. Terimalah ya Rasulullah. Kita selawat sama-sama insya-Allah untuk terakhir pada malam ini.
حبيب الله نبي الله يا رسول الله يا حبيب الله يا نبي الله يا نبي سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور sama-sama بسلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا نبي سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين sama-sama بسلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك lagi sekali بسلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا حبيبي سلام عليك يا رسول سلام عليك صلوات الله عليك. Sekian wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.